Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu persepsi pelajar terhadap perlakuan agresif yang berlaku di SMK Narinang, Kota Belud, Sabah. Okey, ini merupakan senarai ahli kumpulan yang telah menyiapkan kajian tersebut. Jadi, mari kita teruskan dengan pembentang yang pertama. Pengenalan kajian ini ialah sekolah berfungsi sebagai sebuah institusi bagi mendidik dan membimbing pelajar untuk menjadi insan yang bermanfaat kepada semua lapisan masyarakat. Justru itu, dalam bab ini akan menerangkan latar belakang sebalik kajian ini perlu dilaksanakan. Ini adalah disebabkan perlakuan agresif dalam kalangan remaja yang kian meningkat berdasarkan statistik setiap tahun. Kenyataan masalah yang terdapat dalam kajian-kajian sebelum ini banyak membuktikan bahawa tingkah laku ini sememangnya tidak boleh diambil mudah. Kerangka konsep dibina bagi mengetahui apakah pemboleh ubah yang bersandar dan juga pemboleh ubah yang tidak bersandar, manakala tingkah laku agresif, jenis tingkah laku dan persepsi perlakuan agresif akan diterangkan dalam definisi operasional kajian ini. Kajian ini menunjukkan pelbagai kepentingan, namun kajian ini adalah terbatas disebabkan faktor tertentu. Oleh itu, dalam bab ini akan menerangkan konsep sebenar mengapa kajian ini perlu dilaksanakan. Baiklah, saya akan teruskan dengan latar belakang kajian. Pada era globalisasi ini, peningkatan masalah sosial amat membimbangkan terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah. Ini kerana mereka bertindak secara agresif dengan melakukan masalah sosial seperti penagihan dadah, vandalisme, gangsterisme, buli, samun dan banyak lagi. Menurut Tan Sri Lee Lam Tie, jenayah agresif pada tahun 2017 adalah seramai 611 pelajar yang ditahan dibandingkan dengan 471 tahun berikutnya. Tahun 2017, jenayah harta benda adalah seramai 1,111 pelajar dibandingkan dengan 819 pelajar pada tahun 2018. Sejumlah 5 juta pelajar di seluruh Malaysia dibandingkan dengan kegiatan jenayah agresif adalah seperti jumlah yang kecil, namun hakikatnya kegiatan jenayah agresif ini tidak sepatutnya berlaku dalam kalangan pelajar. Pelaku jenayah paling tinggi adalah dalam kalangan pelajar lelaki sebanyak 95%, manakala 50% daripada dalam kalangan pelajar perempuan. Pelajar yang sering menjadi mangsa perlakuan agresif adalah pelajar perempuan sebanyak 58% berbanding dengan pelajar lelaki sebanyak 42%. Semua pihak mempunyai peranan tersendiri dalam membantu menangani kelakuan agresif dalam kalangan pelajar. Suasana prasekolahan serta peranan ibu bapa adalah merupakan peranan penting dalam membentuk identiti pelajar. Pada masa kini, perlakuan agresif ini semakin menular dan amat sukar untuk dikawal sekiranya masalah pelajar agresif ini tidak ditangani dan akan merosakkan generasi akan datang. Baiklah, seterusnya adalah penyataan masalah. Agresif adalah tindakan yang melampau di mana perkara ini boleh menjejaskan perlakuan dan tingkah laku pelajar. Perlakuan agresif yang dilakukan akan memberikan impak kepada diri sendiri, pihak sekolah, keluarga, masyarakat dan juga negara. Menurut Brown, pada tahun 1999, remaja adalah golongan yang mudah meniru tingkah laku orang lain disebabkan pada usia mereka itulah mereka banyak mempelajari cara bagi menyesuaikan diri dan bersosial dengan masyarakat. Manakala dalam kajian Always 1978 menyatakan bahawa kes buli iaitu gangguan agresif dalam kalangan remaja sekolah adalah agak jarang dalam kalangan remaja perempuan dan telah dikecualikan pelajar perempuan sebagai subjek kajiannya. Namun, pengkaji telah mengubah fikiran serta kini beliau yang sedang mengkaji kes buli di kalangan perempuan Always pada tahun 1986. Dalam kajian ini mendapati bahawa tingkah laku tidak hanya berdasarkan dalam satu jantina sahaja. Dalam kajian Jokvis 1994, melalui kajian-kajian tersebut jelas bahawa tingkah laku agresif ini lebih cenderung berlaku dalam kalangan remaja. Terdapat 4 objektif kajian dan 4 persoalan kajian dalam kajian ini. Yang pertama, kita kenal pasti faktor-faktor yang paling dominan seperti faktor sikap pelajar, faktor rakan sebaya, faktor latar belakang keluarga,
faktor suasana sekolah dan faktor psikologi terhadap pelajar agresif. Yang kedua, kita ketahui sekiranya terdapat perbezaan antara faktor sikap pelajar, rakan sebaya, latar belakang keluarga, suasana sekolah dan faktor psikologi terhadap pelajar agresif mengikut jantina iaitu lelaki dan perempuan. Yang ketiga, kita mengenal pasti jenis perlakuan agresif seperti tingkah laku fizikal, verbal dan antisosial yang sering berlaku dalam kalangan pelajar SMK Narinang, Kota Belud, Sabah. Yang keempat, kita mengetahui sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara jenis perlakuan agresif seperti fizikal, verbal dan antisosial yang sering berlaku dalam kalangan pelajar SMK Narinang, Kota Belud, Sabah dengan pendapatan ibu bapa. Daripada dapatan hasil kajian, dapatan kajian yang menunjukkan faktor suasana sekolah merupakan faktor yang paling dominan terhadap pelajar agresif di SMK Narinang dengan skor minnya adalah 3.89, diikuti oleh faktor latar belakang keluarga dengan 3.71, faktor rakan sebaya dengan skor minnya 3.47, faktor sikap pelajar dengan skor minnya adalah 3.16. Faktor yang paling kurang dominan adalah faktor psikologi dengan skor minnya adalah 3.15. Min tertinggi bagi suasana sekolah ialah 3.89 yang menunjukkan pelajar ini tidak suka berada di sekolah. Ini menunjukkan majoriti pelajar ini tidak suka berada di sekolah kerana suasana sekolah itu lebih menjerumus kepada perlakuan agresif apabila pelajar tidak suka berada di sekolah. Sebab melihat suasana pembelajaran di kelas tidak menyeronokkan serta disiplin sekolah berkemungkinan sangat ketat. Dapatan ini disokong oleh kajian Morris pada 1962. Dia mengatakan masalah utama di kalangan pelajar ialah berkaitan dengan pelajaran dan disiplin menyebabkan pelajar ini kurang tertarik pada pembelajaran di dalam kelas. Ini bermakna masalah disiplin di SMK Narinang Kota Belud ini sekarang sama dengan keadaan pelajar Amerika Syarikat pada tahun 1960 dan mungkin hingga kini. Pelajar sepatutnya menggunakan kepentingan yang ada di sekolah kerana pada hari ini sekolah menyediakan banyak kelebihan untuk pelajar. Situasi ini terjadi mungkin kerana pelajar malas, tidak minat untuk belajar atau faktor guru itu sendiri. Pelajar tidak suka dengan peraturan sekolah menyebabkan mereka mencari peluang untuk melepaskan diri dari sekolah. Pihak sekolah sepatutnya perlu membentuk persekitaran yang selamat dan dapat membentuk pelajar bersikap positif terhadap sekolah. Berdasarkan kajian pada tahun 2000 iaitu oleh Banks dan Stephanie, dia menyokong dengan menyediakan program-program serta polisi-polisi yang positif melalui kerjasama erat dengan komuniti sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Kita pelajar sepatutnya perlu mematuhi peraturan yang disediakan bagi memastikan perjalanan pembelajaran berjalan dengan baik dan keingkaran pelajar ini kerana mungkin tidak memandang peraturan sekolah sebagai satu yang positif. Sekolah SMK Narinang ini sendiri sentiasa sibuk dengan pelbagai program sama ada kokurikulum atau kokurikulum. Kesibukan sekolah tidak disenangi oleh pelajar-pelajar yang bersifat agresif ini. Dapatan ini dia bertentangan dengan kajian baca iaitu 1983 telah membuat satu kajian terhadap 200 pelajar mengenai pandangan mereka tentang manfaat yang diperoleh daripada penglibatan dalam kokurikulum, di mana para responden ini dia bersetuju bahawa aktiviti-aktiviti ini sebenarnya menyumbang kepada perkembangan jasmani dan sosial yang positif pelajar. Pihak sekolah perlu merangka pelbagai program untuk memberi sebanyak mungkin ilmu kepada pelajar agar dapat melihat pelajar yang berkualiti. Keaktifan sekolah tidak sejajar dengan murid, dia menyebabkan suasana pembelajaran kurang memuaskan dan ramai pelajar mengambil peluang untuk ponteng kelas dan seterusnya menyumbang kepada perlakuan agresif pelajar. Walaupun ada sekolah yang menyediakan modal yang mencukupi untuk pelajarnya.
Berdasarkan kajian yang telah dijalankan bagi mengetahui apakah jenis tingkah laku yang kerap berlaku dalam kalangan pelajar SMK Narinang dari sudut persepsi pelajar itu sendiri, hasil dapatan menunjukkan skor min yang tiada perbezaan yang ketara di mana menunjukkan semua jenis tingkah laku ini paling kerap berlaku di sekolah menengah. Akan tetapi, skor min yang paling tinggi antara tiga tingkah laku adalah tingkah laku fizikal dengan skor min iaitu 3.84. Jenis tingkah laku yang paling kerap dari persepsi pelajar dinilai mengikut berapa kerap pelajar melakukan perbuatan ini terhadap pelajar lain. Okey, dapatan kajian menunjukkan pelajar melakukan kesalahan tingkah laku fizikal kerana cenderung untuk melakukan perkara yang berbeza daripada pelajar lain dengan skor min 3.81. Dapatan ini disokong oleh McCoby and Jacqueline pada tahun 1974 dengan 1980 yang berpendapat remaja berumur 16 tahun suka membuli secara fizikal. Azizi 2004 juga berpendapat berpendapat sedemikian dalam sebarang tingkah laku yang dirancang untuk mencederakan orang lain iaitu tingkah laku yang harus dielakkan. Okey, kekecewaan, kejengkelan dan serangan semuanya mudah menyebabkan seseorang itu merasa marah. Perasaan ini adalah salah satu unsur yang penting bagi menghasilkan tingkah laku agresif. Biasanya, seseorang yang marah lebih cenderung untuk bersikap agresif. Ada juga seseorang itu sebenarnya dia bertindak agresif tanpa merasakan dirinya bersikap agresif. Oleh itu, faktor untuk mengawal tingkah laku agresif sama penting dengan menimbulkan perasaan agresif. Okey, pengetahuan lampau merupakan mekanisme yang penting untuk menentukan manusia yang bertingkah laku agresif. Okey, golongan ini juga percaya keagresifan dapat mendatangkan keuntungan dan harga diri dapat mempertingkatkan dengan mendominasikan orang lain sebelum perkara yang serius berlaku. Okey, pelajar melakukan tindakan agresif ini adalah untuk mendapatkan wang, menunjukkan mereka kuat serta mereka suka untuk mencuba sesuatu yang baru. Fenomena ini menjurus kepada kesalahan Giovanna Stammhauser iaitu pada 1986 mentakrifkan pesalah Giovanna sebagai remaja yang melakukan tingkah laku agresif. Untuk menjadikan pesalah yang rasmi, remaja atau kanak-kanak tersebut telah mencabul undang-undang negara atau kehakiman kerajaan. Salah laku ini boleh merangkumi pelbagai jenis tindakan agresif iaitu ponteng, buli, gangsterisme, merokok, mencuri, peras ugut, menghisap dadah, pelanggaran disiplin hingga ke jenayah berat. Cadangan kajian. Dapatan kajian menunjukkan faktor suasana sekolah menyumbang kepada perlakuan agresif pelajar yang paling dominan. Maka dicadangkan pihak Kementerian Pelajaran dapat merangka dan mewujudkan model program bagi pelajar agresif dengan lebih efektif khusus bagi mencegah dan menangani masalah perlakuan agresif di sekolah. Yang kedua, dapatan kajian ini juga mendapati pelajar merasakan guru kurang menyokong dan memberi perhatian terhadap masalah yang dialami oleh mereka. Maka dicadangkan pihak Kementerian Pelajaran merangka serta membentuk program latihan kepada guru-guru tentang bagaimana untuk mengenal pasti dan menangani masalah perlakuan agresif di kalangan pelajar sekolah. Seterusnya, dapatan kajian juga mendapati tindakan yang kerap berlaku ialah tingkah laku secara fizikal. Dicadangkan pihak sekolah mewujudkan dasar yang tidak bertoleransi dengan perlakuan agresif secara fizikal di sekolah. Ini boleh dilakukan dengan mewujudkan peraturan yang jelas berkenaan perlakuan agresif bagi mencegah pelajar melakukan kesalahan yang lebih serius. Antara langkah yang baik seperti memperkasakan lagi program pembimbing rakan sebaya. Yang terakhir, kajian juga menunjukkan ibu bapa kurang memberi perhatian kepada pelajar. Pelibatan ibu bapa amat penting dalam setiap program yang dijalankan oleh pihak sekolah sangat diperlukan. Rumusan dalam kajian ini ialah
Hasil kajian yang telah dijalankan dapatlah dibuat kesimpulan bahawa faktor yang paling dominan ialah faktor suasana sekolah yang mempengaruhi pelajar berkelakuan agresif di SMK Narinang. Suasana pembelajaran di sekolah amat penting dalam menyemai minat mencari ilmu kepada pelajar. Suasana pembelajaran yang selesa dengan semua pihak bekerjasama untuk mewujudkan suasana yang baik akan dapat mengurangkan perlakuan agresif pelajar kerana mereka akan dapat menyalurkan tingkah laku yang berlebihan dalam diri mereka dengan betul. Bagi mencapai matlamat ini, semua pihak mesti memberikan komitmen yang tinggi seperti pihak sekolah, guru, rakan sebaya dan pelajar itu sendiri. Pelajar juga lebih kerap melakukan kesalahan fizikal seperti memukul, mencederakan, menyakitkan, membuli, mencuri dan vandalisme di sekolah mengikut persepsi pelajar kerana melakukan kesalahan fizikal dapat memberi kepuasan yang lebih berbanding tingkah laku yang lain seperti tingkah laku verbal dan antisosial. Dapatan kajian ini juga mendapati tidak terdapat perbezaan di antara faktor suasana sekolah, latar belakang keluarga, sikap pelajar, psikologi dan rakan sebaya bagi pelajar agresif dengan jantina. Walau bagaimanapun, golongan pelajar menyalah tafsirkan kebebasan yang diberikan oleh ibu bapa dengan berlumba-lumba mencapai keinginan yang sama dengan lelaki. Hubungan di antara tingkah laku dengan pendapatan ibu bapa adalah tidak terdapat perbezaan.